Baik, kita mulakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, kita bertemu pada hari ini dan mungkin saya pernah ke sini kan? Pernah. Boleh tengok tempat tu, ni pernah ni. Alhamdulillah. Kita bertemu sekali lagi Yaumul Jumaah, Jumaah Mubarakah, hari Jumaat yang diberkati Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan pertemuan kita pada hari Jumaat dengan majlis ilmu ni memberikan keberkatan kepada kita semua dan juga menjadikan hari kita ni lebih baik daripada sebelumnya, insya-Allah. Baik, jadi hari ini tajuknya kunci syurga wanita. Bila sebut kunci ni, semua kan bawa kunci tak? Mesti pegang kunci kan? Kunci rumah, kunci kereta, kunci motor. Baik, bila kata kunci, apa dia kunci? Sesuatu yang kita gunakan untuk membuka kan? Maknanya buka sesuatu yang tertutup kan? Jadi maknanya syurga ni, dia sifat dia terkunci. Dia terkunci. Dan maknanya yang boleh masuk dalam syurga adalah orang yang pegang kunci dia. Hanya yang pegang kunci dia saja yang boleh masuk. Dan pintu syurga ada banyak kan? Ada banyak, dan pemegang kunci ni kalau nak dapat kunci tu tak boleh beli kat akhirat. Dia kena beli kat dunia. Ada jual. Ada jual. Cuma harga dia bukan dengan mata wang, bukan dengan wang ringgit. Tapi harga kunci tu adalah dengan amalan kita. Dan amalan tu dah di state kan, dah dibagi tahu. Maksudnya kita ibaratnya macam sale kan, ada sale. Semua sale yang akan dijual di akhirat nanti semua dah jual kat dunia. Tinggal lagi kita ni kalau sale ujung bulan, sale masuk gaji, laju kan. Tapi kalau sale daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita beli apa yang ada di akhirat, itu kita slow sikit. Bahkan kadang-kadang tak tahu pun sale tu wujud. Sebab dia punya iklan ada kat masjid dengan surau je. Iklan dia tak ada kat signboard, iklan dia tak ada online kan? Online mungkin adalah iklan-iklan kat masjid surau. Tapi kalau iklan yang online macam kuliah ilmu macam ni, yalah tu iklan dia tu kan? Tapi kalau kita nak jumpa betul, dia ada di majlis ilmu. Dan kita tahu dalam dunia ni, orang yang masuk majlis ilmu kat mana-mana pun dia minoriti. Dia takkan majoriti. Sebab memang yang masuk syurga tak banyak. Di antara banyak-banyak manusia ni, majoriti memang masuk neraka. Minoriti yang duduk dalam syurga kan? Bila sebut macam tu, mudah-mudahan Allah bagi kita semua satu sifat istiqamah dalam hidup kita, sehinggalah kita dapat yang bersama-sama berada dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ini taman syurga kat dunia. Jadi salah satu daripada tanda kita ni bakal berada dalam syurga Allah, salah satunya adalah kat dunia lagi kita dah mencintai taman syurga. Itu yang Nabi SAW sifatkan. Nabi kata, kalau kamu berjumpa dengan taman syurga kat dunia, maka singgahlah. Dan bila sahabat tanya, ada ke taman syurga kat dunia? Duk bayangkan macam sekarang kan, orang kalau kempen syurga, orang kata, mana? Adalah negara-negara yang cantik tu kan, Kashmir tu kan. Negara ni indah bagaikan syurga kan. Mesti orang bayang tempat dia. Tapi tiba-tiba Nabi jawab, taman syurga tu adalah majlis ilmu. Dan kita tahu majlis ilmu ni comel tang mana tahu kan? Cantik kat mana tahu kan? Kalau kata nak ada pemandangan indah ni dalam surau ni, apa yang indah kan? Kita kata tak indah ke Ustazah? Indah kan? Indah pada pandangan kita. Jadi maksudnya indahnya taman syurga ni yang ada kat dunia ni tidak indah di pandangan mata kasar. Jadi hanya orang yang ada mata hati saja yang akan memandang taman syurga di dunia ni sebagai indah. Jadi indahnya masjid atau surau bukan bergantung kepada fizikal dia. Kita tahu masjid ni, kalau masjid kan, ni surau kan. Kalau masjid kan biasanya ada ukiran-ukiran kan, ada keindahan-keindahan lah, desain-desain dia kan, ada khat-khat yang dituliskan, yang kita kata dia nak mencantikkan.
Baik, kalau cantik fizikal itu biasanya untuk menarik orang yang masih bergantung kepada mata kasar. Kan dikatakan biar cantik-cantik supaya orang suka datang kan. Yang suka datang sebab masjid tu cantik, itu orang yang pakai mata kasar. Bila dah tak pakai mata kasar, kita pakai mata hati kita, kita dah tak peduli lah. Kita dah tak kisah dah cantik tak cantik fizikal dia. Sebab tu tak cantik fizikal pun kita datang. Kan? Ni bukan nak kata surau tak cantik. Lagi rasa pula tak cantik ke surau kami. Dia ada cantik ni kan abstrak kan, bergantung kepada individu. Ada uniknya, di tiang ni unik ni. Ke tahun bila surau ni wujud? Masa macam zaman lama ni kan, 80-an. Sebab design ni bukan design moden. Ni design tradisional ni, ada pakai tie-tie dekat batang tiang. Sekarang orang tak pakai dah. Kan? Tapi tu keunikan, jangan tukar tiang ni. Itu keunikan dia. Kan? Jadi cantik tu kadang dengan keunikan lah. Jadi itu maknanya konsep kita kata cantik pada pandangan mata kasar. Jadi memang ya, masjid ni bukan kata kalau gitu kita tak payah cantik-cantikkan masjid, sebab nanti yang datang orang yang tak ada mata hati kan. Orang yang suka tengok cantik-cantik kok mata kasar je. Tak, sebenarnya keindahan masjid ataupun keindahan rumah Allah yang cantik di mata kasar tu, itu memang mengundang orang yang jauh daripada Allah. Dan termasuk orang bukan Islam. Dan banyak orang bukan Islam yang jadi masuk Islam. Dan kerana keindahan masjid. Ada yang dekat Turki sana, kita tahu kat Turki masjid-masjid dia cantik kan, siapa biasa pergi kan, sebab dia ada sejarah kan. Masjid dia masjid yang sejarah daripada Turki Uthmaniyah, maknanya ratusan tahun dulu. Dan masjid tu masih wujud sampai sekarang. Walaupun jemaah dia tak penuh kan, yang sekarang ni tak penuh, tapi pelancong sangat banyak. Setiap hari tu ribuan pelancong datang untuk tengok masjid-masjid ni. Dan dia orang tak datang untuk masuk rumah Allah kan, dia datang macam dia rasa masuk muzium kan, masuk tempat yang banyak design, ada sejarah kan. Lepas tu dia tengok keindahan, memang binaan dia cantik kan. Yang paling lama Hagia Sophia, Hagia Sophia yang baru ni dijadikan sebagai masjid semula. Alhamdulillah saya berpeluang untuk solat di Hagia Sophia. Dulu pernah pergi Turki sekali, masa tu dia masih muzium. Lepas tu bila dengar berita dah ditukar jadi masjid semula, saya kata ni kena pergi sekali lagi ni, nak solat kat Hagia Sophia ni. Alhamdulillah Allah bagi peluang. Tapi kadang mula-mula kalau nak tengok first time, tengok cantik kot mana tah kan. Kita mungkin bukan design kita, tapi dia disebut sebagai bangunan yang ada keindahan dunia. Dia maknanya ada yang sebut syurga dunia ada dalam tu. Ni syurga orang sebut Jadi bila kita mengamati apa dia yang jadi satu kelebihan, sebenarnya orang awam dia mungkin tak tahu nak nilai, tapi orang seni dia tahu nilai. Sebab ada kesenian yang sangat halus kat sana. Dan bila kita tahu kesenian Turki ni halus, ni kalau kita perasan sebenarnya banyak kapet-kapet masjid yang dia punya bunga tu berlingkar-lingkar tu, itu design Turki. Halus kan. Kapet ni dah tak masuk. Dia yang biasa sejadah kita ada kan, yang berlingkar-lingkar ada bunga tulip. Bunga tulip tu Turki punya bunga kan. Kita bunga raya ada bunga tulip. Itu design Turki. Halus kalau kita tengok kan. Bukan mudah lah tu nak buat lingkaran-lingkaran macam tu. Maknanya ada seni kan? Dan itu membuatkan pelancong-pelancongnya akhirnya datang dan kagum dengan binaan tu, kagum dengan desain-desain tu. Dan di situlah akhirnya mereka mendekat kepada Islam. Dan sebenarnya di Istanbul sana setiap hari ada pelancong asing yang masuk Islam dengan melihat binaan dalam masjid. Waktu kita kat Malaysia ada isu kan, bila masjid cantik-cantik ni ada orang komplain. Orang kata masjid cantik-cantik ni makruh. Sebab ada memang pandangan ulama yang kata makruh, menyebabkan solat tak khusyuk kan, duk tengok design. Jadi kita ada pro kontra lah kan. Dari satu sudut mungkin ada yang jadi solat tak khusyuk, tapi kita kena nampak dari sudut positifnya, ada orang boleh tertarik untuk masuk Islam dengan keindahan tu. Baik, itu kita akan sebut sebagai syurga dunia. Yang mungkin dengan mata kasar kita melihat yang cantik dan indah di mata kita, itulah syurga dunia. Tapi di hati orang beriman, syurga dunia itu ada di rumah Allah, syurga dunia ada dalam majlis ilmu. Baik, cuma bagi wanita dia ada khusus, ada kunci khas untuk wanita. Kalau lelaki, kunci dia tak disebut khas. Orang lelaki ni susah loh sebenarnya, susah sangat untuk dapat menjadi seorang lelaki yang betul-betul soleh. Dia tak ada skema 1, 2, 3, 4 sikit tak. Skema dia banyak. Dia kena buat banyak benda.
Dan ini banyak orang lelaki tak sedar. Sedangkan wanita sebenarnya lebih mudah, kan? Tapi dia ginilah, ada orang kata perempuan banyak dalam neraka. Tu pernah dengar? Tu macam mana pula? Dia gini, dia dalam hidup kita ni, dia ada mudah. Kalau mudah yang ni, mudah juga yang ni. Kalau mudah ke syurga, mudah juga ke neraka. Jadi orang lelaki dia susah ke syurga, susah juga ke neraka. Sebab dia kalau kata nak buat dosa, dia kalau orang lelaki ni kalau buat dosa, dia kita kata apa ya? Kalau kita ni kadang tak kacau orang, kita buat hal kita je dah dosa dah. Contoh kan, pakai pakaian ikut suka hati, dah dosa dah, kan? Orang lelaki aurat tu sikit, risiko untuk buka aurat tu kurang, kan? Jadi maknanya kita sebagai wanita memang bila disebut banyak dalam neraka bukan bermakna lelaki banyak dalam syurga, tak juga, kan? Sebahagian ulama kata bilangan tu banyak, wanita ni bilangannya banyak. Tapi kalau ikut statistik di Malaysia tak. Di Malaysia hampir sama. Ni ada orang nak hujah kan, bila perempuan banyak ni yang kena kahwin lebih. Ni untuk makluman kita semua. Statistik di Malaysia, laki dan wanita hampir sama jumlahnya. Cuma mungkin di isunya gini, perempuan ni yang banyak jumlah tu yang warga emas. Sebab perempuan umur panjang. Kat Malaysia perempuan umur panjang. Purata ataupun purata umur wanita sekitar 80 lebih. Laki 70 lebih mati dah. Ni ada orang lelaki kata, tahu pasal apa kami mati cepat? Pasal hampa. Stres, tension. Tapi sebenarnya tak, sebenarnya kalau kita ambil secara fakta, itu kata dia lah kan, saja kan. Tapi kalau kita ambil secara fakta, memang wanita ni dilihat lemah secara fizikal tapi kuat secara medikal. Tu cara fakta dan saintifiknya. Memang lelaki kuat fizikal tapi medikal dia tak kuat. Sebab tu orang perempuan dia boleh datang haid setiap bulan tapi tak infection. Cuba bayang orang lelaki keluar darah tak berhenti 7 hari, infection tak? Masuk hospital dia, kan? Perempuan tak, kan? Kalau macam bersalin tu, tumpah darah banyak tu kalau lelaki memang pengsan terus dah. Perempuan lepas bersalin keluar baby boleh lagi bernafas, kan? Boleh lagi tengok baby tersenyum tak tu. Orang lelaki taubat dah, tak nampak dunia dah dia, kan? Sebab tu orang lelaki jarang pergi hospital walaupun dia sakit, kan? Dia sakit tapi dia memang jarang pergi hospital, kan? Dan dia memang, kita kata Allah bagi. Sebab tu wanita ni banyak sistem dalam badan kita yang complicated tu. Itu sebenarnya merupakan kekuatan tubuh badan kita. Jadi sebenarnya masing-masing kuat, cuma kuat pada bidang sudut yang berbeza. Yang perempuan kuat bawa baby 9 bulan, tak letak, tak pernah letak kan. 9 bulan tu tak ada kata 2 minggu letih cabut kejap kat tepi. Orang lelaki cuma bagi dia tong ke apa kan, berat sampai 10 kilo tu kan, nak bawa sampai 9 bulan tak berhenti, tak boleh dia, kan? Dia letak, kan? Penat, kan? Jadi tu kekuatan kita, kan? Kekuatan kita tu tersembunyi, dia duduk kat dalam, kan? Kekuatan orang lelaki dia nampak fizikal, nampak badan berketul-ketul, nampak macam kuat, angkat beg sana beg sini, kan? Tapi dia angkat sekejap je. Sebab tu kalau ikut kajian menunjukkan sebenarnya lelaki ni dia punya kekuatan dia memang kuat fizikal, boleh angkat berat tapi sekejap. Sebab tu dia tak boleh angkat sampai 9 bulan. Kan? Kalau perempuan dia tak boleh angkat yang berat-berat sekaligus tapi dia lama. Kan? Jadi kita tahan angkat yang mungkin ringan-ringan tapi boleh tahan lama. Orang lelaki tak, kadang lepas angkut-angkut barang 1 lori misalnya, lepas tu pingsan lah. Tidur kan sampai berapa jam tu. Dia penat, kan? Itu fitrah kita yang berbeza. Baik. Jadi bagi wanita ada 4 kunci. Kunci ni kita nak pegang, supaya kita mudah untuk dapat masuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama sekali, solat 5 waktu. Kita sebut dulu 4 ni. Yang pertama, solat 5 waktu. Yang keduanya, berpuasa pada bulan Ramadan. Yang ketiga, menjaga maruah diri kita. Dan yang keempat, taat kepada suami. Jadi kita tengok satu daripada 4 ni, yang keempat tadi taat kepada suami, maknanya kunci syurga wanita satu daripada 4 ada pada suami. Sebab tu sebenarnya perkahwinan itu melengkapkan dan menyempurnakan agama kita. Sebab tu kalau mungkin kat sini ada orang yang belum kahwin,
yang dah tak kahwin mungkin ada kan. Dah tak kahwin tu maksudnya suami dah tak ada kan. Suami dah tak ada. Jadi maknanya kita kata kalau misalnya belum kahwin tu mungkin anak-anak dara kita tu, sebab itulah menjadi tanggungjawab ibu bapa untuk memastikan anak perempuan dia kahwin. Sebab menafkahi anak perempuan itu, kewajipan menafkahi anak perempuan tu sampai dia kahwin. Jadi kalau anak perempuan tak kahwin-kahwin, walaupun dia kerja, masih wajib nafkah. Bapa kena bagi. Jadi kena pastikan lah. Kena pastikan. Biasa terbalik anak yang pergi bagi mak bapak. Tak apalah, kalau anak bagi tu sedekah. Dan kalau bapa tak bagi dah nafkah ke anak perempuan tu tak kahwin sampai umur 50 misalnya kan, dan dia kerja, memang bapa tak pernah terfikir nak bagi duit biasanya. Kalau dia tak belajar kan. Kalau tak belajar. Jadi kalau dia tak menafkah dah anak perempuan dia, sebab anak perempuan dah kerja, kadang anak perempuan lebih kaya daripada mak ayah dia, maka ayah kena pergi minta halal kan anak perempuan tu. Kena cakap ya? Kena cakap minta halal, sebab sebenarnya ayah masih bertanggungjawab untuk menafkahi kamu. Tapi ayah dah tak nafkahi, jadi minta halal. Minta halal lah kot kan. Sebenarnya kalau anak tu kata tak mau halal, nak kira hutang, boleh je sebenarnya. Tapi tak bagus lah. Tak baik lah nak cakap macam tu kan. Tapi memang boleh ya, sebab itu hak dia. Dalam persoalan hak ni memang kita kata terpulang lah. Kalau dah dapat anak kena kupaik, dua kan. Anak tu nak kira hutang. Cuma tak wajar begitu kan. Tak patutlah sebagai anak. Sepatutnya dia dah balas jasa mak bapak dia. Jadi terus cakap dengan anak minta halal pun tak apa. Lepas tu kalau anak tu tak tahu pasal hukum hakam, dia okey kot kan. Kalau anak tu baik. Kalau dia tahu hukum hakam, boleh tiba-tiba dia minta jadi hutang kan. Lepas tu nanti cukup berapa ratus ribu ayah kena bayar, dia kata itu kan. Tak boleh buat apa. Itu persoalan hak. Sebab tu kena minta halal. Kalau tidak, kalau anak tu ada ilmu, dia secara dengan sendirinya pergi cakap dengan ayah dia halalkan. Tu tak apa, lepas. Tapi kalau anak tu tak tahu, anak tu kata tak apalah ayah, saya halal, tapi dia tak cakap. Dia halalkan tapi dia tak cakap. Begini sebenarnya nak halalkan ni, dia kena tahu berapa banyak hak dia. Jadi untuk menghalalkan, dia konsep dia anak perempuan ni sama dengan isteri pun kan. Isteri pun kalau suami tak menafkah, dia kena minta halal. Dia kena cakap. Kalau tak cakap, benda tu duk tergantung gitu. Ke akhirat nanti jumpa. Ke akhirat nanti pakat tolak tarik. Apalagi dalam hati kecil isteri tu memang rasa, nampalah aku tak dapat nafkah macam orang lain. Ada perasaan tu tapi malah nak cakap. Sebab kalau cakap gaduh kan. Jadi kat situ akan jumpa ke akhirat dan akan ada masalah. Jadi maknanya tu konsep kita kata dalam bab hak ni, kita tahu hak kita. Dan sebaiknya dalam Quran, dalam surah An-Nisa ada disebutkan, sebaiknya isteri yang salihah kalau merasakan si suami tu memang tak menafkah, dan kita rasa kita boleh hidup je walaupun tanpa nafkah dia, kita boleh melepaskan hak kita kan, dengan perasaan untuk menyelamatkan dia daripada azab neraka. Jadi kalau isteri yang baik, kita cakap dengan dia, tak apalah, kita lepaskan hak. Tapi pada saya gini, kadang-kadang sebab tu banyak orang ambil kesempatan. Dia ginilah, kalau kita isteri yang bijak, solehah kan, yang penting kita tengok suami kita tu usaha ke tidak. Kalau dia usaha tapi dia memang tak mampu, sebab ada orang yang memang Allah takdirkan tak kaya-kaya. Kita anak orang kaya kan? Jadi dia cukup-cukup je. Kita dah biasa makan beras basmati kan, dengan keluarga kita, mak ayah kita beli basmati, tiap-tiap hari makan basmati, walaupun bukan nasi Arab kan. Nasi putih pun tapi basmati kan. Main dengan suami ni berhancur kan. Kita memang tak boleh pi lah rasa kan. Tak boleh lah. Baik, kalau kita tengok suami tu dah berusaha dan dia memang tak mampu, usahalah untuk lapang dada halalkan kan. Tapi kalau dia tak berusaha, memang tidur-tidur je, ini kita kena bertindak lah. Ada suami memang tak bekerja dan dia mengharapkan isteri dia solehah kan, halalkan semua. Ini maknanya kalaupun kita tetap menuntut hak kita tu, tujuannya adalah juga untuk menyelamatkan dia di akhirat. Sebab kalau dia tak berusaha, dia memang akan ada masalah juga depan Allah. Dia ada masalah. Dia yang tak ada masalah tu kalau dia dah usaha tapi memang dia tak mampu. Tapi kalau sampai tak mampu nak bagi makan langsung sama sekali, bermakna dia tak mampu kahwin. Maka hukum kahwin dia dulu bukan sunnah.
Dia makruh. Makruh. Sebab dia kalau yang haram ni yang misalnya kahwin dengan tujuan untuk memudaratkan isteri. Ada orang kahwin nak balas dendam. Kan? Yang ni dosa. Tapi sah tak perkahwinan dia? Sah. Sah, cuma dosa. Masa akad nikah tu lagi dah dapat dosa. Dan sepanjang perkahwinan dia berdosa. Jadi tak boleh kahwin untuk balas dendam. Dan kadang-kadang mak bapak pun nak kan, kau kahwin dengan musuh ketat aku ni kan, biar kita boleh balas dendam dengan keluarga dia. Itu berdosa kan? Ataupun memang kahwin bertujuan memudaratkan. Misalnya dia memang nak menyakiti isteri tu, yang itu haram dari awal lagi. Atau berkahwin tujuan memang nak pisah. Jadi kan ada banyak tu kahwin kontrak orang buat. Itu dosa tu. Bukan main-main. Kita kontrak kahwin 6 bulan, bagi mak ayah diam je puas hati, suruh sangat kita kahwin kan. Kita kahwin je, tapi pastikan lepas 6 bulan kita cerai. Dosa kalau dah niat dari awal. Dia jadi mut'ah lah kan? Ada tempoh tertentu kita kahwin, tak boleh. Kalau lepas 6 bulan tiba-tiba cerai, itu lain cerita. Tapi kalau dah niat sebelum akad nikah, itu haram kan? Jadi perkahwinan ada 5 hukum juga kan? Ada yang haram. Baik, kita tengok dulu balik tadi kepada 4 kunci pintu syurga dia. Yang pertama sekali, solat 5 waktu. Solat 5 waktu ni insya-Allah kalau dah datang masjid surau ni kita jagalah. Insya-Allah kita solat kan. Cuma yang jadi kunci pintu syurga ni solat yang macam mana? Bukan semua solat. Bukan asalkan solat 5 waktu tak tinggal, okey masuk syurga dah. Dah, kan? Solat 5 waktu yang dimaksudkan ni adalah solat 5 waktu yang betul-betul berkesan kepada diri kita. Baik, solat tu kesan dia apa? Allah sebut as-salatu tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Solat itu mencegah kita daripada fahsyak dan munkar. Fahsyak dan munkar ni jenis dosa. Dia ada 2 jenis dosa. Kalau fahsyak biasa orang sebut sebagai keji, perkara keji, munkar perkara dosa. Tapi ada beza. Kalau fahsyak itu maksiat yang berkaitan dengan biasanya lawan jenis. Untuk wanita, kalau fahsyak ni dia berkaitan dengan, bermula dengan keluar rumah dengan tabaruj, dengan pakaian yang melampau, dengan hiasan-hiasan yang melampau, kemudian bergaul bebas dengan ajnabi kan, bergelak ketawa kan, bertepuk tampar kan. Itu semua fahsyak, sampailah berlakunya zina. Itu namanya maksiat dosa fahsyak. Ni kadang-kadang kan kita dah datang masjid ni insya-Allah okey lah kan. Tambah bila dah berusia tak ada lah nak berjangok-jangok sah. Nak jangok-jangok macam anak muda, malu pula tengok muka kita kan bertempik-tempik macam hantu jadi kan. Sebab bukan usia kita dah. Tapi yang muda-muda dalam rumah kita tu kita nak jaga. Jangan sampai kita jaga diri kita tapi yang muda dalam rumah kita biar. Bahkan ada yang kata tak apalah dia muda lagi. Kita muda-muda dulu gitu juga. Kan? Tak, kita kena ingat kita muda-muda dulu gitu juga. Tu waktu kita tak sedar diri lagi. Kan? Sebab kita belum datang kuliah, kita tak ada ilmu, maka kita buat kesilapan sebenarnya. Dulu kita pernah buat kesilapan masa muda-muda. Maka jangan ulang kesilapan tu kepada anak kita, cucu kita, keturunan kita. Kan? Itu cara nak tebus dosa kesilapan kita. Caranya adalah sedarkan anak keturunan kita supaya mereka tidak mengulangi kesilapan kita yang lepas. Itu dosa fahsyak. Baik, dosa mungkar ni dosa-dosa selain daripada tu yang bersifat misal jenayah lah, kita kata jenayah macam merompak, mencuri, mengumpat, memfitnah, mengadu domba. Itu dosa yang bersifat mungkar. Baik, jadi solat sepatutnya membuatkan kita jauh daripada dosa-dosa ni. Maknanya kalau kita solat dah 30 tahun solat, tapi perangai kita 30 tahun yang dulu, dosa yang sama kita masih buat sampai hari ni. Contoh, kalau dah buka cerita pasal bawang tu kan. Kalau dah membawang tu, kita punya naik bawang tu sama 30 tahun dulu dengan sekarang. Tak ada beza. Kalau sama maknanya solat kita 30 tahun tu tidak mengubah apa-apa pun pada diri kita. Paling kurang bawang masih bawang, tapi kuranglah sikit. Dia bukan mudah nak tinggal kan. Sikit tak apalah, sikit 2-3 biji cukup kan. Tak apa, janji kurang. Mungkin nak tinggal langsung kita kata benda yang bukan senang lah. Bukan senang. Tinggal sama sekali tu bukan kata maknanya boleh lah Ustazah membawang sikit-sikit. Dan kalau boleh janganlah.
saja-saja tu janganlah. Dia cuma kadang-kadang terlepas kita kan, tak sedar, itu tak apa. Sebab Sayyidatina Aisyah pun pernah juga tersilap. Kan dia cerita, ada hadis dia kan, Sayyidatina Aisyah cerita dia mengumpat dia punya madu. Ni kes jealous lah. Biasalah kita kalau dah nak naikkan diri kita, kita akan termengumpat orang lain kan. Jadi dia nak naikkan diri dia, nak kata madu dia tu pendek kan, dia tu rendah, aku tinggi kan, maknanya aku lawa lah, dia kurang sikit. Setakat tu je Nabi dah tegur. Nabi kata aku tak suka kau cakap macam ni. Nabi kata perkataan yang kau sebut tadi walaupun sepatah sebab ayat dia cuma cukuplah dia bagimu, gitu je. Maksudnya dia tu pendek, gitu je kan. Sepatah tu Nabi kata kalau dititikkan ke lautan, maka laut tu akan jadi busuk. Apalagi bawang seguni kan. Seguni lagi parah lah, bukan takat laut je, rosak kan, sampai ke sungai semua hancur dengan perkataan-perkataan kita. Jadi yang ini kita kata Nabi SAW tegur pada Sayyidatina Aisyah, dan Sayyidatina Aisyah cerita dalam satu hadis, dan satu hari aku, ni Sayyidatina Aisyah yang cerita, satu hari aku mengumpat dan aku mengata madu aku, dan Nabi tegur macam ni. Bukan Nabi yang cerita. Kalau Nabi yang cerita, Nabi mengumpat bini dia kan. Sayyidatina Aisyah cerita sendiri. Dan bila Sayyidatina Aisyah cerita sendiri, menunjukkan bahawa benda tu jangan berlaku. Itu yang dia boleh cerita. Dia pernah terbuat gini. Dan ceritanya tujuan untuk bagi pengajaran kepada kita, iktibar, supaya kita elakkan benda-benda yang macam tu. Baik. Jadi maknanya kalau kata Sayyidatina Aisyah pun terbuat juga, ter ni dimaafkan. Tapi tak ada setiap hari. Setiap hari kan? Macam mana boleh mengumpat tu? Dengan siapa mengumpat tu? Cerita dia kan, kalau mengumpat mesti depan orang kan, ada orang depan kita. Dengan siapa tu doktor mengumpat? Dengan jiran sebelah. Macam mana boleh bercerita sembang dengan jiran sebelah? Kita pergi rumah dia. Tu masalah dia. Yang pergi rumah dia pasal apa? Kalau tak ada apa-apa kan, pergi rumah dia sembang, tahu dah pula orang sebelah tu memang kaki bawang kan. Dan kita kalau sembang dengan dia memang tak ada tajuk lain. Kita pula seronok lah pasal bila duduk dengan dia sembang dengan dia, tahu cerita satu kampung. Maknanya kita yang cari pasal. Situ kita salah. Kita yang cari jalan menuju ke situ. Baik, ini termasuk dosa-dosa yang kalau tak berubah sampai puluhan tahun kita solat, bermakna solat kita ada masalah. Sama juga dengan selain daripada dosa maksiat, ibadah-ibadah sunat yang lain pun tak bertambah setelah sekian lama kita solat. Tapi sebenarnya lebih fokusnya kepada meninggalkan dosa maksiat. Tambah amal ibadah ni dia tambahan. Kalau amal ibadah tambah, dosa maksiat tak buang, tak hilang, tak kurang, tak ada faedah. Sebab amal ibadah kita yang bertambah tu dia macam tambah. Dia akan tolong delete dulu dosa maksiat. Jadi tambah banyak mana, dia delete. Jadi menyebabkan misal kata dosa kita banyak tu, katalah amal kita lebih daripada dosa kita, dia akan tolak sampailah kita punya dosa berkurang-kurang, tapi dia pun kurang kan. Sebab dia dah tolak ni, dia tolak. Takutnya sama banyak. Kalau sama banyak, dia tolak, sama-sama hilang. Dosa tak ada, pahala tak ada, apa pun tak ada, cukup solat 5 waktu je. Dan lagi takut lagi, maksiat kita lagi banyak pada pahala. Cuba tengok kalau tiap-tiap hari mengumpat, tiap-tiap hari solat sunat berapa banyak. Lepas dah agak-agak tu dosa tu, baru cerita mengumpat, belum cerita kita buka aurat kan, belum cerita kita kita punya dosa dengan suami lagi kan, dosa dengan anak-anak kita lagi, dosa-dosa yang kita tak sedar kita buat tu ada banyak juga. Dia dosa yang kita tak sedar, yang kita tengah tak buat apa-apa tapi berdosa. Ini sekarang ni tengah berdosa. Dosa apa tengah buat sekarang? Kalau mengumpat ustazah dalam hati, dosa tak? Dia kalau ni berita gembira, tak dosa. Mengumpat banyak-banyak dalam hati je. Tapi hati-hati, bahaya. Bila dia muncul dalam hati, balik nanti dia keluar kat mulut. Sebab tu dalam hati pun kena jaga. Baik. Dia kalau cerita mengumpat, dia ada definisi dia. Mengumpat ni salah satu syarat dia ialah dia kena dizahirkan. Kena luah lah. Kalau duduk dalam hati dia tak jatuh. Sebab sebenarnya zaman Nabi,
Pernah turun satu ayat ayat Quran yang diturunkan mengenai dengan Allah Maha mengetahui apa yang zahir dan apa yang batin, apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan, dan Allah akan menghukum semuanya. Waktu ni sahabat jadi risau, susah hati sampai pergi jumpa Nabi ketakutan, menggeletar, ya Rasulullah, tolong kami ya Rasulullah, kami tak mampu kalau yang ayat ni, kalau perintah ni kata Allah tahu semua yang ada dalam hati kita dan Allah akan hukum, yang ni kami memang tak mampu. Mampu tak kita kawal bisikan hati, cetusan perasaan? Tak mampu kawal, kan? Apa yang ada dalam fikiran, apa yang ada dalam hati, tiba-tiba kita suka orang, tiba-tiba kita tak suka orang, semua tu kita tak boleh nak kawal. Sahabat mengadu ni benar betul tak? Tak mampu nak kawal. Kita pun tak boleh nak kawal. Sahabat pun ngaku dia tak boleh nak kawal, kan? Dan dia takut itu jadi dosa. Mengadu dengan Nabi, tolonglah ya Rasulullah, yang ni kami tak mampu. Tapi Nabi jawab apa? Ni kaedah orang beriman. Kalau Allah suruh apa-apa, jangan jawab betul-betul. Sami'na wa ata'na, itu sepatutnya. Kalau betul keimanan kita yakin kepada Allah. Sebab bila sahabat mengadu macam tu kat Nabi, Nabi jawab apa? Nabi kata, kamu ni nak ke jadi macam Bani Israel dulu? Bani Israel ni, dia kalau dibagi apa-apa perintah, dia jawab, Sami'na wa asayna. Kami dengar dan kami langgar, kami ingkar, kami tak mau. Kamu nak jadi macam tu ke? Nabi kata. Ini tahap sahabat, Nabi tegur macam tu, sebab dia tahap iman tinggi dah, boleh ditegur macam tu. Sahabat kata, okey ya Rasulullah, kami taubat, kami ni sami'na wa ata'na, tak apa, yang ni kalau memang kena juga buat, kami akan usaha. Ini kaedah orang beriman. Dia kalau dalam bab kewajipan, dia tak ada alasan. Kita macam-macam alasannya. Dan bila solat, katalah solat insya-Allah lah solat, tapi kadang lambat-lambat, kan? Bila orang kata kenapa ni tak solat-solat lagi ni, kita kata kita ni dah uzur, kan? Nak solat cepat-cepat, awal-awal ni kita dah tak larat dah. Macam-macam jawapan kita. Lagi ni kalau rasa tak boleh buat, duduk diam-diam. Jangan jawab banyak sangat, sebab kita takut termasuk tu dalam golongan yang Nabi tegur sahabat-sahabat ni, kan? Kamu jadi macam Bani Israel yang bila datang perintah, macam-macam jawapan kita. Contoh sedekah, kan? Bila disuruh sedekah, contoh, kan, bila kita kata sedekah ni satu amalan yang baik dan sebagainya, ada yang jawab, kami pun asnaf, macam mana nak sedekah? Kami pun penerima sedekah, macam mana nak sedekah? Ini bukan jawapan, bukan kaedah jawapan orang yang beriman. Orang yang beriman ni ada sahabat Nabi, dia jumpa Nabi, dia memang miskin teruk pada kita lah. Miskin yang kat rumah dia apa pun tak ada, nak makan hari ni pun tak tahu lagi, esok tak tahu lagi, esok lagi lah tak tahu nak makan apa, sebutir beras pun tak ada kat rumah. Tapi dia tetap jumpa Nabi, dia tanya, ya Rasulullah, engkau dah terangkan dan jelaskan kepada kami mengenai dengan kelebihan bersedekah, tapi engkau tahu kan aku ni 1 sen pun tak ada, aku ni tak ada harta apa pun, boleh tak ajarkan kepada aku macam mana caranya supaya aku tetap boleh sedekah? Tu kaedah orang beriman, tetap nak sedekah juga walaupun tak ada apa nak sedekah. Dan Nabi ajar, ni kaedah sedekah orang miskin. Senyum contoh, kan? Senyum ni sedekah orang miskin. Maknanya orang kaya tak senyum ke? Tak, kalau orang kaya senyum, dia ekstra, dia tetap kena sedekah duit juga. Yang kalau tengok tabung tu, tiba-tiba kita senyum je, tu makna orang miskin. Dia tak masuk duit dalam tu, kan? Dia senyum je. Buat apa tu? Sedekah, kan? Senyum yang sedekah ni bukan dekat tabung, dekat orang, kan? Tapi tengok orang yang pula tu, kan? Ataupun senyum sepanjang jalan pun tak boleh juga, nanti orang kata 3 suku, kan? Jadi dia ada tempat dia, kan? Senyum yang menyenangkan hati saudara Muslim kita, itu sedekah, kan? Kalau habis tak ada duit sangat, sedekah juga boleh berlaku dengan tulang 4 kerat kita, dan tenaga, kan? Kita ada tenaga, kita sedekah, kita tolong orang, kan? Dulu kan banyak tu meriwang, kan? Yang kalau kenduri kita tolong kenduri, tu semua sedekah tu, kan? Sekarang payah dah, semua pakai catering, kan? Tapi kalau kita nak tolong boleh je, kan? Kita sponsor tu kita tak mampu nak order, kita buat bubur kacang hijau je contoh, 1 tong tu cukup lah, kan? Kalau habis-habis lah, maknanya setakat tu kita mampu. Tak mampu kita nak order, kita masak sendiri, tu bentuk sedekah. Kita bagi tahu pula kat dia, saya nak tolong nak sedekah juga tapi tak ada duit, boleh tak saya nak tolong masak bubur kacang hijau tapi bagi modal? Kalau dia setuju, okey lah, dia belikan bubur kacang hijau, kita masak, kan?
Kalau dia nak kan. Tapi kalau dah kita nak tolong masak, jimat banyak untuk dia lah kan. Dia nak buat kenduri, bubur kacang hijau, kalau order mahal. Kalau orang masak kacang hijau murah je kan. Mungkin kita kata boleh jadi kos dia 1/5 daripada yang sebenar. Dia pun belilah tiba-tiba 30 kilo. Kita terkejut. Dia nak tolong 30 kilo ni ya. Ini nak kena jemput jiran sebelah pun nak tolong. Jadi itu terpulang kaedah kita masing-masing. Itu kaedah sedekah kan? Baik, itu solat yang boleh menjadi kunci pintu syurga kita. Solat yang membuat kita menjadi lebih baik daripada semalam. Baik, membuatkan kita boleh meninggalkan maksiat. Baik, kemudian yang keduanya puasa Ramadan. Puasa Ramadan ni puasa yang kita buat pada bulan Ramadan selama sebulan kan? Sebulan daripada setahun. Dan puasa Ramadan ni bukan juga semua puasa, asalkan puasa je dah dapat kunci pintu syurga. Kalau puasa insya-Allah lah kita semua tahan lapar dan dahaga kan? Yang puasa yang nyok ni budak-budak kan, kita dah tua-tua ni lapar lah macam mana pun insya-Allah tak buka peti ais. Kalau buka pun sebab nak masak kan? Kita takkan makan makanan dalam tu kan? Cuma kita tahulah kalau isu puasa ni, ada puasa yang hanya menahan lapar dan dahaga. Yang tu tak jadi kunci pintu syurga. Maknanya macam mana puasa yang hanya menahan lapar dan dahaga yang tak dapat pahala ni? Itu adalah puasa yang walaupun berpuasa kita masih tak tinggal maksiat. Memang kadang-kadang bulan puasa kita tak darus kan? Tak darus, kita apa lagi sedekah kan? Kita banyakkan amal-amal ibadah. Tapi yang maksiat tak tinggal juga, dia tak valid. Sebab tu kadang-kadang bila nak puasa kita lebih fokus kepada nak tambah amal kan. Kita buat program dekat surau pun program tadarus kan. Program yang menambahkan amal-amal solat tasbih kan, biasa orang buat bulan puasa. Ada tak buat program meninggalkan maksiat? Payah sikit. Apa aktiviti kita boleh buat untuk membantu jemaah kita ni tinggal dosa dia? Dosa dia apa pun kita tak tahu kan. Mungkin yang boleh bantu tu kuliah lah, kuliah-kuliah ilmu untuk bantu sedar. Dosa ni pertama sekali sebelum dapat tinggal, dia kena sedar dulu. Sebab kalau tak sedar kata itu dosa, kita takkan tinggal. Kalau ada orang suruh tinggal, kita punya jawapan ni jawapan glamour kita biasa dengar. Apa masalahnya? Kubur masing-masing kan? Saya tak kacau orang. Itu contoh-contoh jawapan yang menunjukkan dia tak sedar dosa dia buat. Dan memang kita takkan dapat suruh dia tinggal sebab dia tak rasa benda tu salah. Dan apa salahnya? Itu jawapan dia kan? Lagilah, apa salahnya? Benda tu memang salah. Ada dalil, cuma dia tak tahu. Bila tak tahu, memang orang takkan tinggal. Sebab tu orang kalau tengah mengumpat, tiba-tiba ada orang tegur, siapa mengumpat-mengumpat ni tak baik. Kita kata, ini bukan mengumpat, ini betul-betul. Bila kita kata ini betul-betul, ni bukan mengumpat, makna tak tahu mengumpat tu apa. Sebab mengumpat memang betul. Kalau tak betul, nama dia apa? Fitnah. Maknanya semua cerita tentang keburukan orang lain kat belakang orang tu semuanya dosa. Sama ada jatuh mengumpat atau jatuh fitnah. Status je beza, tapi dosa semua. Jadi bila kita kata tu mengumpat, dia kata ni bukan mengumpat, agak-agak dia nak tinggal tak benda tu? Tak lah, sebab dia tak rasa benda tu salah. Dia kata, saya tak boleh lah, saya kena cerita. Kalau tidak saya akan sangat tertekan, nanti lama-lama saya boleh jadi gila ni. Kena cerita juga. Maknanya dia tak sedar itu adalah satu kesalahan. Dan dia takkan tinggal benda tu. Jadi memang kena sedar, termasuk kita. Sebab tu doa kita yang mula-mula sekali kita minta dengan Allah dalam kita nak bertaubat ni, kita minta, ya Allah, tunjukkanlah aku hidayah, sedarkanlah aku akan kesilapan dan kesalahan aku. Bagi kita sedar dulu. Kita tak sedar tu kita takkan berubah. Hari ni kalau kata suruh kalau kita katalah sekarang semua balik ni kena berubah menjadi lebih baik. Baik. Bila nak jadi lebih baik, nombor satu kena tinggal dulu keburukan kita yang lepas. Sedar tak apa keburukan kita? Yang nak tinggal lah, yang boleh tinggal. Yang boleh start engine gear 1 untuk kita mula tinggalkan keburukan kita yang lepas yang bersifat dosa. Dosa apa kita nak tinggal? Kalau mula duduk tu fikir-fikir apa benda aku nak tinggal lah. Masa macam okey je, aku tak kacau orang pun tak kata aku jahat, aku baik je. Nah tu makna tu masalah dia. Masalah tak sedar diri kan.
Hak tu yang mula-mula kena doa minta dengan Allah, ya Allah sedarkanlah aku kan. Sedarkan aku, tunjukkan aku di mana kesilapan dan kesalahan aku dalam hidup ni yang aku boleh perbaiki. Kan? Dia kadang-kadang jadi tak nampak kesilapan diri sebab terlalu nampak kesilapan orang. Jadi fokus fikiran kita adalah kepada kelemahan dan kekurangan orang lain. Kita tak fokus tentang kekurangan diri kita. Padahal kita pun manusia. Dan kita dah pasti ada kelemahan, pasti ada kekurangan. Baik, situ puasa Ramadan ni puasa yang kita tinggal maksiat. Yang tambah ibadat nanti dulu cerita dia. Tinggal maksiat dulu. Jadi makna bulan puasa TV dah kena kawal. Kalau boleh tutup terus. Kalau kita ni jenis tak pandai kawal, semua yang keluar dalam TV semua kita nak tengok. Kan kita tak pilih-pilih channel lah. Pakai follow je filem ke, drama ke, sinetron ke, kan. Apa series, apa benda lah semua kita nak tengok. Kan? Maknanya kita tak pandai kawal. Kalau tak pandai kawal, cabut plug TV tu sebulan. Kan? Kalau kita kata cabut plug senang, dia nak pasang balik, angkat TV simpan dalam store. sebab kita jenis tak pandai kawal. Untuk yang pandai kawal tak apa. Kan? Dia tak sama lah macam budak-budak kan. Ada yang bila kita bagi handphone, lepas tu kita bagi dia syarat. Kalau nak tengok handphone, syarat dia gini. Bila nak pegang handphone 5 minit, kena buka video misalnya bacaan Quran 5 minit, 10 minit contoh. Dia boleh ikut dan dia boleh kawal diri dia. Okey, kita boleh bagi handphone. Tapi ada yang tak boleh. Kita bagi syarat macam mana pun dia buat depan kita. Belakang lain. Kadang nak tahu macam mana. Dia benda yang dia tonton akan bagi kesan pada dia. Kesan dalam kehidupan harian dia, cara dia bercakap, cara dia bertindak. Dia sebenarnya kita akan nampak kesan dia kalau tiba-tiba pelik je budak ni. Contoh dia cakap perkataan pelik-pelik. Itu kesan daripada benda yang dia tengok. Ataupun bahasa, budak-budak sekarang ada banyak bahasa yang bukan bahasa manusia. Dia keluar pop-pop benda-benda apalah. Kan? Tiba-tiba keluar bunyi-bunyi yang bukan bunyi manusia. Dia sebenarnya bunyi kartun tu. Ada kartun-kartun yang memang tak pakai bahasa, tapi dia orang boleh ketawa-ketawa tengok kartun tu. Bahasa dalam kartun tu ditiru. Kan? Dan kemudian aksi-aksi pelik-pelik, dia akan tiru. Kita akan nampak tiba-tiba masuk dalam bakul bercakap. Kan? Mana ada orang tiba-tiba ada idea masuk dalam bakul bercakap, dia mesti tiru sesuatu. Dan kalau idea kita, dia bukan dalam bentuk perbuatan yang macam tu. Biasanya kalau idea manusia ni dalam bentuk menghasilkan sesuatu, dalam bentuk buat sesuatu. Sesuatu yang kita kata buat sesuatu yang mungkin ada kadang-kadang pelik, tapi pelik dia tu bukan pelik yang dalam bentuk, misal kata tiba-tiba masuk bakul bercakap. Ini bukan idea manusia biasa ni. Sebab apa faedah dia bercakap dalam bakul? Ada ni sekarang ni tengah viral kan, budak-budak kan, dia buat benda pelik-pelik tu, dia ada kartun tu. Dan banyak juga yang delay speech ni, yang tak boleh bercakap lama ni, antaranya kan kartun juga. Sebab dia bukan tak bercakap, dia cakap bahasa kartun. Bahasa kartun tu bukan bahasa manusia. Jadi dia tengok dalam kartun tu, kalau nak minta sesuatu, caranya ialah cok contoh kan. Dia pun bunyi cok. Kita tak faham apa dia. Bagi dia itu bahasa lah. Dia bukan tak boleh cakap. Kalau dia boleh keluar suara, walaupun perkataan dia bukan bahasa manusia, maknanya dia boleh bercakap. Kan? Cuma sebab itu yang dia tonton. Ini terutama bila mak bapak kerja. Kan? Dua-dua kerja, balik dah penat, tak sempat sembang anak-anak. Jadi anak tu sembangkan kartun. Kan? Jadi tu makna ni kita ambil konsep mengenai amal ibadah puasa yang kemudiannya maksiat-maksiat ni kita tak tinggal. Itu menyebabkan puasa tidak menjadi kunci syurga bagi kita. Jadi targetlah kan untuk puasa akan datang. Ataupun sebenarnya benda ni bukan mula puasa je, kena mula dari sekarang. Sebab kita dah tentu ada dosa sepanjang hidup kita. Jadi mula dari sekarang kita biasa mencungkil dosa-dosa kita. Dan kita kena tahu, latih tubi meninggalkan dosa ni, nak tinggal dosa dia bukan boleh sehari dua terus tinggal. Kadang makan tahun, kadang puluhan tahun, dan kadang-kadang sampai mati tak boleh tinggal. Ni cuba tengok mengumpat tu kan. Kan mengumpat sejak pandai bercakap dulu. Pergi sekolah mengumpat cikgu. Kan? Habis sekolah mengumpat kawan. Bila dah kerja mengumpat kawan sekerja. Kan? Bila kena marah bos mengumpat bos. Kan? Lepas tu kalau tak kerja mengumpat suami. Kan? Dia dah jadi kebiasaan hidup. Nak tinggal macam mana? Pelan-pelan.
Paling kurang kita sedar. Bila kita ngumpat, kita sedar, ni tengah ngumpat ni. Kan? Cukuplah, cukup. Full stop, nokta. Padahal tadi dah sudah setengah jam dah. Tapi paling kurang kita rasa, tak boleh ni tengah ngumpat. Paling kurang kita sedar dan kita dah mula rasa tak selesa untuk terus mengumpat. Dan kita berhentilah. Dulu ngumpat sejam okey je. Sekarang setengah jam. Okey. Lepas tu nanti kan makan masa lagi kita ambil. Misal berkurang lagi 5 minit, 25 minit. Lepas tu kurang lagi. Sampai mati masih lagi mengumpat. Sebelum mati tu mengumpat lagi. Tapi paling kurang dia dah berkurang. Dan di sisi Allah, Allah akan nilai sejauh mana kita berubah. Kita tahu kan, Allah cipta kita, Allah Maha mengetahui manusia ni sifatnya la yakhlu anil khata' wan nisyan. Dia takkan pernah terlepas daripada kesilapan dan lupa. Jadi bila pencipta kita tahu itu sifat kita, dah tentulah dia akan maafkan yang sifatnya lupa dan juga buat kesilapan. Tapi kalau kesalahan, itu yang susah. Itu yang tiada maaf bagimu. Salah dengan silap beza. Salah mana sengaja kita buat. Kalau silap, tak sengaja. Silap ni Allah maafkan. Kalau salah, tak dimaafkan. Memang dosa. Cuma ada peluang untuk dimaafkan dengan cara taubat. Tapi syarat taubat kena nasuha, barulah dimaafkan. Syarat taubat nasuha apa dia? Salah satunya menyesal. Jadi kalau hari ni lepas ngumpat menyesal, tapi tengah doa, ya Allah ampunkanlah dosaku, ya Allah aku menyesal, tapi rasa esok macam nak buat lagi. Sebab tak boleh nak tinggal, tak boleh tahan. Maknanya betul menyesal, tak diterima taubat tu. Dia ada syarat dia kan. Dan kena tinggal on the spot. Maknanya sebaik saja sedar, tengah mengumpat sedar, terus nokta. Tapi kadang-kadang ada kawan-kawan penggoda ni. Dan kawan-kawan dia kan goda ni kan sifat setan. Dan setan ada di kalangan jin dan manusia. Kawan-kawan yang macam ni bila kita noktah ni kan, tengah rancak ni, tiba-tiba kita pun mula sebut, tahu tak kat PM tu kan, tiba-tiba kita tersedar kan, noktah terus, diam terus. Kawan-kawan ni pun cakap apa tu, tak baik, berhenti kan, sambung lah, kita nanti tak boleh tidur malam ni. Terbayang kan nak cerita apa pasal KPA. Kita mengata tak jadi. Mula gaduh kan. Lepas tu kata tak apa, tak mau cerita tak apa kan. Lepas ni tak usah duk main dah sini kan. Tak mau kawan dah. Dia cerita ayat budak-budak ni kan. Tak mau kawan dah lepas ni. Tapi orang tua pun ada juga kan, tak mau kawan dah. Jadi kaedah dia gini. Kaedah dia tadi kan dah start enjin dah kan, kat PA. Sambunglah supaya orang puas hati. Tapi sambung dia jangan mengumpat. Kat PA nak pergi umrah. Contoh kan. Maknanya dia tukar cerita. Orang akan puas hati. Nah tu tak best. Kita ni tengah duk bawang orang ni. Takkan cerita tu tak best. Tak apalah, tak best pun janji habis hayat. Nah, orang takkan kacau lagi. Hati-hati kita jangan jadi kawan-kawan di kalangan syaitan di kalangan manusia. Syaitan di kalangan manusia ni dia goda orang untuk buat dosa. Itu kadang-kadang kita yang goda dia, suruh dia sambung cerita. Tu hati-hati. Jatuh status kita, terus jadi label syaitan di kalangan manusia. Na'udzubillah. Main surau, main masjid tapi jadi syaitan. Kadang-kadang sebab syaitan ni dia sifat, dia bukan individu. Jadi ada di kalangan jin dan ada di kalangan manusia. Yang gaib tu jin, yang nyata ni manusia. Dan sifatnya apa? Sifatnya dia kalau buat benda tak baik, dia tak buat seorang-seorang, dia ajak orang lain sekali. Sebab tu ngumpat ni kadang-kadang dia berubah jadi setan lah masa tu. Sebab dia ajak orang. Dia mana boleh ngumpat seorang-seorang, mana boleh tiba-tiba datang surau cakap dengan tiang. Kan tiang tahu tak tadi kan. Kita patut tahu pula belakang tiang ada orang yang mengumpat lah tu. Kira mengumpat. Sebab kita sebenarnya bukan cerita kat tiang, kita nak cerita kat manusia, bagi manusia dengar. Tapi kalau saya saja cerita kat tiang tu memang tak lah kan. Orang tak buat, orang akan cari orang untuk bercerita. Baik cerita kat kucing, jatuh dah mengumpat. Kesian kat kucing. Betul, kesian. Sebab bila kita mengumpat, kita bagi orang negatif kat dia. Orang negatif. Bila negatif ni dia sakit. Memang dia akan menyakiti fizikal kita sendiri tu. Bila terlampau banyak fikiran negatif, fizikal kita akan sakit. Termasuk antaranya tulang.
Sendi. Pertama dia attack sendi. Bila fikiran kita terlampau banyak negatif. Sebab tu Islam tak bagi untuk kita bila mengumpat ni punca asal dia fikiran kita negatif tentang orang. Kita tengok orang, kita nampak yang tak elok. Bila negatif macam ni, dia akan sakitkan badan kita dalam jangka masa panjang. Tulang kita, saraf kita, kan? Kemudian kita tubuh badan kita ni jadi sakit tu. Jadi antara nak jaga kesihatan adalah jaga cara kita berfikir. Selain daripada makanan, aktiviti harian kita, cara kita berfikir pun kita kena kawal. Ya? Baik, itu puasa bulan Ramadan. Baik, yang ketiga, menjaga maruah diri kita. Baik, kenapa menjaga maruah ni termasuk dalam dalam salah satu daripada kunci. Bila sebut 4 saja kunci, maknanya 4 benda ni bukan senang nak buat. Bukan senang. Tadi solat dengan puasa pun mungkin settle, mungkin tak settle, kan? Mungkin memang solat kita tak ubah apa-apa pun pada diri kita, kan? Dan mungkin puasa kita pun memang masih banyak maksiat kita duk buat, kan? Masa puasa tu, masa buka puasa, masa puasa penat, tak boleh nak mengumpat. Bila dah buka puasa, tengah duk buka puasa tu, mula balik ke bawah, kan? Mula-mula yang di bawah ialah tukang masak makanan yang kita makan, sebab tak sedar, kan? Kita dah komplain, kita mengumpat dia. Banyak kan kes memang beli makanan kat bazar Ramadan. Bazar Ramadan ni yang masak tu kadang bukan tukang masak pun, tiba-tiba berniaga bulan Ramadan. Jadi makanan dia kadang macam-macam rasa, pelik-pelik pun ada, ataupun ada yang semalam punya, kan? Tu kadang-kadang kita beli, lepas tu kita mengumpat tukang masak tu. Itu mula. Baik, kemudian jaga maruah ni antara benda yang cukup susah untuk perempuan. Baik, kita kadang-kadang bila bayang maruah, kita bayang kalau rosak maruah maknanya yang berzina je lah. Yang lain-lain tu tak. Tak. Menjaga maruah dia mula dengan kata dalam Quran dia sebut tentang zina ni, la taqrabuz zina. Jangan kamu dekati zina. Dia bukan suruh jangan berzina. Ada beza, Kalau jangan berzina maknanya zina tu je yang dosa. Tapi bila kata jangan dekati, maknanya benda-benda yang kita buat, dan itu ada ayat lain yang sebut az-zaniyatu waz-zani fajlidu, yang ayat yang suruh kata sebat laki dan wanita penzina. Ayat ni dimulakan dengan az-zaniyatu waz-zani. Az-zaniyah perempuan yang berzina, waz-zani dan laki yang berzina. Situ ulama bincang, kenapa sebut perempuan dulu, bukan laki? Padahal dalam bab zina biasanya laki yang mula. Kalau zina betul kan, laki yang bawa perempuan tu ke mana, kan? Laki tu yang pujuk-pujuk, kan? Biasanya laki yang mula. Tapi kenapa ayat tu mula dengan perempuan? Maka ulama bagi tahu sebenarnya zina memang dimulakan oleh perempuan. Sebab bukan pada tindakan ajak bawa pergi mana tu, itu bukan permulaan zina. Permulaan zina adalah bagaimana seorang wanita tampil di hadapan ajnabi. Pakaian kita, dan kita tahu kan, laki dia mudah terangsang dengan pandangan mata saja. Kalau wanita dengan sentuhan, dia beza. Dan fitrah kita beza. Sebab itulah orang lelaki pakailah gana pun kita tak kisah pun, kan? Dan maknanya sebab mata bukan perangsang bagi wanita. Tapi kalau lelaki dia hanya dengan tengok saja. Yang kesiannya orang lelaki ni, dia tengok saja dia dah boleh nafsu dia dah boleh terangsang, gitu kan? Tapi mata dia tajam. Mata dia lebih tajam pada kita perempuan. Jadi susah kan dia nak jaga pandangan. Sebab itulah Allah perintahkan tunduk pandangan ni pada laki dan wanita. Dan kemudian bukan berat sebelah kata perempuan yang kena tutup-tutup. Lepas tu banyak orang perempuan marah. Dia kata siapa suruh orang lelaki tengok? Dia kan kalau kata macam ni kita jawab balik kan. Dia kecenderungan melihat beza. Orang lelaki cenderung nak tengok perempuan. Perempuan cenderung nak tengok barang. Tu yang suka shopping. Kalau perempuan kata cuci mata, shopping mall lah. Kalau lelaki cuci mata tepi pantai. Dia beza. Jadi maknanya kalau kita nak kata siapa suruh orang lelaki tengok, kan, sedangkan perempuannya buka-buka, kan, buka aurat, kita boleh cakap dengan orang perempuan, boleh tak kalau pergi shopping mall tapi jangan tengok barang-barang tu. Dan lepas tu bila terbeli banyak-banyak tu, nanti orang kata kat kita, siapa suruh pergi tengok-tengok? Marah tak kita orang cakap macam tu? Dan siapa suruh tayang barang-barang tu? Kan digantung cantik-cantik, design untuk menarik perhatian kita. Tiba-tiba bila kita marah, kita beli banyak-banyak, dia marah kan? Dia kata siapa suruh tengok-tengok? Tu yang jadi beli banyak-banyak.
Dan kita kata siapa suruh tayang? Ayat yang sama sebenarnya. Kecenderungan lelaki untuk melihat sebab orang perempuan tu buka-buka. Jadi maknanya kemudian dia timbullah keinginan. Dan kadang-kadang yang lebih malang, yang duk tunjuk-tunjuk semua tu duk atas pentas. Dia tak boleh usik, kan, sebab atas pentas. Jadi dia pergi kacau orang yang kat bawah ni, yang kadang-kadang tak bersalah pun, kadang-kadang pakai elok je. Tapi satu lagi, di situlah sebenarnya Islam dah bagi satu garis panduan untuk jaga kita. Sebab tu wanita ni sentiasa ada wali. Wali ni bertanggungjawab melindungi wanita. Setiap kita ada wali. Baik, wali ni kalau bahasa dunia kita sebut dia bodyguard. Bodyguard yang Allah lantik untuk setiap pada kita ada bodyguard. Tak payah bayar gaji. Allah yang bayar dia gaji. Dan bodyguard ni biasanya kalau bodyguard kat dunia kita tak bayar gaji, dia boleh berhenti kerja. Tapi bodyguard yang Allah lantik, kalau tak bayar gaji, kalau dia tak buat kerja dia, bukan setakat dia boleh berhenti kerja, dia berdosa. Jadi ni bodyguard wajib. Itu kalau istilahnya, kadang orang perempuan ni dia tak puas hati. Kenapa kita nak keluar pergi mana-mana kena bagi tahu? Orang lelaki tak payah, kan? Kenapa kita kalau nak pergi mana-mana, dulu kan kalau umrah kena ada mahram. Payahnya kita yang kaya, suami kita miskin. Kita nak pergi umrah, lepas tu kena bawa dia, kita pula kena biaya. Kan jadi macam orang tak puas hati tu. Kita kena faham konsep inilah kan. Sebenarnya dia bodyguard gitu. Kenapa nak kena bagi tahu dia? Sebab dia wajib melindungi kita. Jadi maksudnya bagi tahu ni, yang hari ni orang jadi salah faham sebab seolah-olah macam mengongkong, kan? Sebab masing-masing tak faham tanggungjawab. Jadi si lelaki tu dia nak tahu sangat kita pergi mana sebab nak kita kata macam king control gitu kan. Itu yang jadi kita tak selesa. Padahal sebenarnya kita bagi tahu dia kita nak pergi mana supaya dia boleh pastikan. Dan dia kena pastikan tempat kita nak pergi tu selamat ke tidak, perjalanan kita ke sana selamat ke tidak. Kalau tak selamat, sama ada dia yang kena jadi bodyguard ataupun dia carikan bodyguard lain. Sepatutnya kena gitu, kan? Bukannya dengar okey gitu je, lepas tu buat tak tahu dah. Dia kena pastikan. Dan jadi apa-apa kat kita sepanjang perjalanan sampai balik rumah, salah dia. Jadi sebenarnya kalau ada wanita sampai dirogol tengah jalan, salah tu wali dia. Di samping wanita tu yang salah, wali dia dah salah dah. Kenapa boleh sampai membiarkan terlepasnya orang yang di bawah jagaan dia tu sampai berlaku satu bencana? Kena cek balik. Mungkin dia tak cek pakaian. Ayah biar je anak dara dia keluar pakai macam mana pun tak kisah, kan? Ayah tu kena kawal pakaiannya, kan? Kemudian tak dipastikan pula perjalanan tu. Sebab tu kalau keluar malam misalnya, kena ada yang bersama dengan dia. Kita tahu perempak-perempak pun, kan, dia kalau cari nak ragut handbag, dia cari perempuan yang jalan seorang-seorang. Kalau perempuan tu jalan sebelah dia ada lelaki, dia tak berani, kan? Walaupun lelaki tu tak erti apa juga, kan? Nanti tiba-tiba dia tarik handbag yang buka silat perempuan tu. Lelaki tu tak pandai, lelaki tu yang cabut lari. Tapi tetap main setting orang. Kalau tengok lelaki muda pula, dia takut, dia tak berani, kan? Kalau tengok perempuan, mula-mula sekali dia berani. Nampak perempuan muda, kan? Ataupun yang memang dah berumur lagi, dia berani. Walaupun lepas tu silap orang, kan? Sebab perempuan tu rupanya pandai taekwondo. Tapi awal-awal main setting dia, tetap perempuan lemah. Laki walaupun lepas dia ragut handbag tu, lepas tu laki tu cabut lari, dia tak tahu. Yang penting main setting dia mula-mula. Kalau laki muda, kuat. Itu main setting awal. Sebab tu perlunya kepada mahram tu untuk menjaga kita, ya? Jadi tu konsep menjaga maruah, yang maknanya kalau kita dapat berjaya jaga maruah. Dan menjaga maruah bukan senang, sebab ada cabarannya adalah wanita ni dia suka untuk dilihat cantik. Dia suka dipuji dia cantik. Dia suka orang nampak dia cantik. Dan menyebabkan tu yang pakai macam-macam tu, supaya nampak cantik, nampak slim, kan? Nampak glowing, nampak apa lagi. Dia nak kelihatan cantik. Di sini cabarannya. Dan kalau kita dapat jaga diri kita, maka kita dapat satu lagi kunci pintu syurga. Dan tu termasuk bukan pakaian saja, termasuk ada lagi suara kita. Suara satu pakaian, yang kedua suara, yang ketiga langkah kaki kita. Yang sebut lenggang kangkung. Kalau nak lenggang kangkung, jalan lenggang kangkung ni maknanya perempuan tak boleh, lelaki pun tak boleh. Kalau perempuan lenggang kangkung, maknanya melenggang lah.
Kan? Lenggok-lenggok gitu kan. Lenggok, kalau maksud lenggang kangkung ialah lenggok-lenggok tak boleh. Tapi kalau maksud lenggang kangkung ialah bawa jalan tangan kosong tak apa lah. Kan? Tapi jalan dia tak boleh dilenggok-lenggokkan lebih daripada normal. Orang lelaki kenapa tak boleh? Kalau dia lenggang kangkung maknanya dia sotong. Dia bukan lelaki sejati pun tak boleh, sebab Nabi tak benarkan lelaki menyerupai wanita walaupun pada pergerakan dia. Baik. Jadi maknanya cara berjalan kita bukan sekadar langkah tu juga, tapi kasut kita juga. Jangan sampai ada bunyi-bunyi yang menarik perhatian. Ni yang malang ni kan, ada memang kasut perempuan yang dia buat bunyi-bunyi, kasut lelaki tak pula. Kalau jalan ketong tu kan. Tambah jalan kat shopping mall, lantai keras tu kan, ketong tu. Orang semua tengok. Siapalah empunya bunyi kasut tu. Tuan empunya dia tu mesti orang muda. Kan? Sebab kalau kasut bunyi maknanya tapak dia tinggi. Dan bila tinggi tu, kalau kita dah berumur ni pakai tak tinggi belakang, kan? Sekali terplay out, kan? Tu seliur tu 3 bulan tak boleh gerak. Kan? Bunyi dia dan maknanya kena tengoklah ni cara nak pilih kasut kan. Kasut kita tu jangan sampai berbunyi-bunyi kan. Maknanya pilih kasut getah tu pun baik juga untuk kesihatan kan. Dan kemudian suara dia pun mencabar, sebab bagi orang perempuan kita punya suara ada tone dia kan, ada volume, kemudian ada lenggok dia. Lenggok ni nak kena kawal. Lenggok ni ada yang kalau lenggok misalnya tune A, volume 1, lenggok A, yang ni boleh untuk suami je, tak boleh untuk orang lain. Tu kena kawal. Maknanya tiap kali nak bercakap kena pilih-pilih ni volume mana, tone mana. Tak boleh semua tone cakap dengan semua orang. Dengan pakcik ikan sama cakap dengan pakcik jual ikan tu, sama cara bercakap dengan suami. Pasal apa? Pasal nak pujuk lah, nak murah kan. Nak menawar, mana ada menawar cakap macam robot. Tiba-tiba kita cakap, pakcik ikan RM5 pakcik. Tak ada lah, tak dapatnya. Pasal tu orang perempuan menawar mudah dapat. Pasal dia punya lenggok tu. Cair hati pakcik jual ikan. Aduh lah makcik ni kesian lah pula kan. Punya pujuk tu kan, keluarlah lenggok-lenggok kita tu. Dosa, beli ikan pun boleh berdosa. Jadi sebab tu memang bukan mudah untuk kita kawal kan. Tambah sekarang ni kat media sosial kan, lagilah bahaya kan. Nak kena kawal gitu kan, nak lenggok-lenggok suara kita. Kalau orang lelaki tak kisah, pasal dia makin lenggok makin kita takut, makin geli. Bukannya makin menarik pun tak kan. Dan ada dosa juga kalau dia memang sengaja melenggokkan dengan tujuan untuk menarik perhatian. Dan perhatian wanita yang saja-saja, dia bukannya isteri dia, bukan siapa-siapa, saja nak buat diri dia tu banyak wanita suka, itu dosa guys tu. Tapi kalau untuk wanita, walaupun bukan dengan niat, dah dosa juga kalau kita melenggok-lenggokkan suara kita sampailah menarik perhatian. Okay. Baik, dan tadi yang keempat kita dah sebut di awal mengenai taat kepada suami kan. Taat kepada suami maknanya kita mentaati suami pada kadar la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq, pada kadar bukan maksiat. Itu dia punya limit dia. Jadi ini yang kena ada ilmu. Sebab tu nak jadi isteri yang solehah kena cerdik dan kena ada ilmu juga, supaya kita dapat taat dia pada kadar yang bukan maksiat. Maknanya kena tahu yang maksiat tu apa. Maksiat ni kadang-kadang bukan nampak dengan mata kasar. Yang biasanya kita tahu maksiat kalau misalnya suami suruh kita pakai baju tak tutup aurat, itu jelas maksiat. Tapi ada dosa-dosa yang kita tak perasan. Itulah yang ada pada Asiah, isteri Fir'aun. Dia boleh mentaati suami yang mengaku Tuhan, tapi pada kadar yang batasannya adalah tidak melanggar perintah Allah. Itu hebatnya. Maknanya dia ada satu ilmu yang tinggi dan dia ada keimanan yang sangat kuat. Ada keteguhan prinsip juga. Jadi maknanya nak jadi isteri salihah bukan yang ikut semua kata suami. Tak. Kena ada ilmu juga, supaya kita tahu mana yang baik dan mana yang tidak, mana dosa, mana tidak. Tapi kalau bukan dosa memang kena taat. Yang ni yang susah. Adalah banyak juga kes kan, dia mengadu kalau suami misalnya, suami tak bagi kawan kita datang rumah, boleh tak taat? Kita pun halang kan, kawan-kawan kita semua tak boleh datang rumah. Baik, soalannya dosa dah. Arahan tu dosa dah.
Tak dosa tapi tak syok lah. Memang kena taat lah awak kan. Dia ada sebab. Sepatutnya gini, wajib taat tu kenapa? Sebab suami wajib mendidik kita. Jadi sepatutnya si suami tu mengeluarkan arahan bukan ikut suka hati. Itu yang sepatutnya. Arahan dia mestilah dengan tujuan mendidik kita. Arahan dia mestilah untuk kebaikan akhirat kita. Jadi kalau suami tu soleh, kalau dia bagi arahan kawan tak boleh datang rumah, sepatutnya pertimbangan dia ialah untuk elakkan isteri dia buat maksiat. Contoh, isteri dia memang kaki bawang, tapi syarat untuk isteri dia membawang ialah ada kawan datang rumah. Kalau kawan tak datang rumah, isteri dia takkan membawang. Maka dia pun nak selamatkan isteri daripada dosa, dia buat arahan, tak boleh bawa kawan balik rumah, tak boleh ajak kawan main rumah. Kita kadang tak puas hati, kenapa tak boleh? Mesti tanya kan, kenapa? Dan kadang-kadang suami tak jawab. Kenapa tak jawab? Sebab kalau dia jawab, kita makin tak puas hati kan? Katalah dia jawab, sebab awak tu setiap kali kawan datang, awak membawang. Mesti jawab kan? Tak, kali ni dak. Tu jawapan standard tu. Jadi sebenarnya lebih baik dia tak jawab. Yang penting ikut arahan. Yang ni yang susah. Tengok ada isteri kata susah dan nak taat. Suami dia kadang buat arahan dia tak bagi tahu kenapa. Kita tak puas hati. Yang tu susah nak taat. Dan susah itulah yang menjadikan mudahnya kita ke syurga. Dan itulah yang jadi kunci pintu syurga. Ya? Jadi kemudian kalau tiba-tiba si suami buat arahan perintah yang tidak sesuai dengan perintah Allah ataupun perintah dia tu bersifat hawa nafsu, dia ikut hawa nafsu dia, itu memang antara dia dengan Allah. Sebab tu kita nak kena cerdik lah, nak kena ada ilmu kan, untuk kita pertimbangkan dan supaya kita tetap dapat jadi isteri yang solehah pada tempatnya kan. Sebab kita selalu bayang, dalam masyarakat kita selalu bayang bila isteri solehah ni, dia ikut je semua, dia diam je. Sampai kena tindas pun dia diam je, tak cerita dengan siapa-siapa, tak ngadu dengan siapa-siapa, sampailah akhirnya dia gila. Contoh kan, sampai jadi gila, sakit mental, ataupun dia kena pukul sampai fizikal, sampai masuk hospital pun tetap tak mau cerita dengan orang. Ini bukan solehah. Ni memang kita kata bukan solehah lah, dia baik tak kena tempat. Jadi tu maknanya yang perlu kita fahami. Dan memang paling mudah nak taat ni kalau suami tu soleh. Jadi kita dah boleh percaya je kan. Tapi sebenarnya jangan kata tunggu suami soleh baru kita mudah nak taat. Sebab ada suami yang sangat soleh tapi dibenci oleh isteri dia dan diderhakai oleh isteri dia dengan sangat jelas, dan ceritanya ada dalam Quran. Nabi Nuh AS. Jadi kita belum tentu pun kita ni kalau suami soleh kita jadi solehah, tak je kan. Sebab apa? Buktinya tu jawapan kita tadi tu. Bila kita beralasan kalau suami saya soleh baru saya mudah nak taat, jawapan tu menandakan kita kalau dapat suami soleh kita takkan jadi solehah. Sebab orang solehah ni dia sami'na wa ata'na, dia tak banyak alasan. Bila kita beralasan tu tanda kita bukan solehah. Sebab tu ada orang dia buat alasan, kita ni Nabi dah tak ada, kalau Nabi ada senang kita nak taat. Itulah perangai orang munafik sama dulu. Orang kafir tu dia gitu, dia pakai alasan. Kalau kita mula beralasan je dengan apa yang kita tak ada, itu tanda-tanda takut-takut kalau kita hidup zaman Nabi, bukan kita jadi sahabat, jadi pengikut Nabi, kita jadi geng Abu Jahal kan? Pasal kita punya sifat. Ini sifat yang maknanya sebenarnya kalau intinya, kalau kita nak dapatkan 4 sifat, nak dapatkan 4 kunci ni, maka kita belajar. Nombor 1, kita ada ilmu kan? Kemudian yang keduanya, kita menyedari di mana kekurangan-kekurangan yang perlu kita perbaiki dalam hidup kita. Dan kemudian yang ketiganya, sentiasa mujahadah. Itu sentiasa sampai akhir hayat. Mujahadah ni maknanya sentiasa berusaha untuk memperbaiki diri kita sampai akhir hayat. Dan itu takkan berhenti sampai akhir hayat kita. Sentiasa ada yang kita perbaiki pada diri kita. Kekuatan dan juga usaha kita untuk memperbaiki diri itulah yang akan ditimbang dan dinilai di sisi Allah SWT. Bukan pada hasil. Hasil ni kerja Allah. Hasil Allah yang akan tengok, Allah yang akan tentukan. Kita akhirnya jadi orang baik ke, kita akhirnya masih kekal dalam dosa tu ke, ataupun kita akhirnya berubah jadi macam mana, itu dah qada pada Allah. Tapi kalau usaha, itu kerja kita. Dan Allah tak nilai yang takdir tu. Yang jadi apa Allah tak nilai. Allah nak nilai yang kita usahakan.
InsyaAllah mudah-mudahan Allah bagi kekuatan kepada kita untuk menjadi manusia yang sentiasa mampu dan kuat untuk berusaha dan memperbaiki diri kita dan menjadi lebih baik, dan hari esok menjadi lebih baik daripada hari ini. Wallahu a'lam. Amin ya rabbal alamin. Allahu a'lam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan suratul as. Subhanallah. Astagfirullah. إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر